Hai, Assalamualaikum anak-anak mak. Apa kabar? Sihat? Alhamdulillah. Selamat menyambut tahun baru Cina kepada mereka yang menyambut. Macam mana dengan penampilan mak malam ni pakai cheongsam? Cantik tak sayang? Mestilah cantik kan? Tengoklah mak siapa. Kepada yang baru menonton, selamat datang ke channel Mak Leha Story. Okeylah sayang, kalau mak dah pakai macam ni, maksudnya mak nak ceritakan kisah seram berkaitan hantu Cina berbaju merah. Tanpa membuang masa, macam biasa, nyalakan tanglong lilin, tutup tingkap, tarik selimut. Let them come. Pada penghujung tahun 60-an, seorang gadis Tionghoa bernama Janet dikatakan telah diculik. Janet merupakan seorang jururawat yang bertugas di Hospital Umum Sarawak pada ketika itu. Tragedi malang itu menimpa Janet sewaktu dia baru sahaja habis tugasan sebelum dia diculik ketika dalam perjalanan pulang ke rumah pada waktu malam. Pada zaman itu, banyak kejadian penculikan yang berlaku di Kuching, Sarawak. Masyarakat percaya bahawa mangsa penculikan ini digunakan untuk membuat ritual yang dipanggil korban semah. Ia dijalankan bagi mengelakkan sesuatu binaan atau kerja-kerja pembinaan yang sedang dijalankan supaya tidak diganggu oleh penunggu. Oleh itu, ramai yang mengaitkan kehilangan Janet ini dengan projek pembinaan Jambatan Satok di Kuching, di mana sebuah struktur besar sedang dibina di jambatan tersebut. Ini kerana pembinaan struktur tersebut sudah beberapa kali tergendala. Ekoran sering mengalami gangguan oleh penunggu di sana sehingga mereka merasakan ritual perlu dibuat. Ritual ini biasanya akan mengorbankan gadis perawan dan hanya bahagian kepala sahaja yang akan digunakan, di mana kepala mangsa korban akan dipenggal dan ditanam di dalam struktur binaan. Lebih menguatkan kepercayaan ini adalah apabila mayat Janet telah ditemui tidak lama selepas itu tanpa kepala. Ibu bapa Janet yang sedih dengan pemergian anak perempuan mereka ini telah mengebumikan gadis ini dengan pakaian berwarna merah. Mengikut kepercayaan kaum Cina, jika seseorang itu dikebumikan dengan pakaian berwarna merah, roh mereka akan kembali dan membalas dendam. Tidak lama selepas dikebumikan, hantu Janet dikatakan telah mula mengganggu penduduk-penduduk di Sarawak. Ramai menceritakan seorang wanita berpakaian merah, berkasut merah dan membawa payung merah sering merayau seorang diri di sekitar kawasan Kampung Kudai dan Kampung Bintagor yang terletak di Satok. Malah ada yang mendakwa hantu Janet ini gemar menahan kereta atau motosikal dan meminta untuk ditumpangkan ke suatu kawasan sebelum tiba-tiba menghilangkan diri dan meninggalkan bau busuk. Ramai juga lelaki telah turut membawa hantu Janet ini untuk menonton wayang pada waktu tengah malam, kerana ketika hidup Janet gemar menonton wayang selepas pulang bekerja. Selain itu, hantu Janet ini juga akan turut kelihatan menaiki feri
pada waktu malam untuk merentasi Sungai Sarawak dan akan hilang tiba-tiba apabila tiba ke destinasi. Manakala duit tambang yang diberikannya pula akan bertukar menjadi daun kering atau wang kertas yang digunakan kaum Cina ketika upacara kematian. Disebabkan hal ini, perkhidmatan feri di sana akan ditamatkan pada jam 10 malam untuk mengelakkan perkara tidak diingini berlaku. Hantu Janet ini juga turut dikatakan berlegar-legar di kawasan Hospital Umum Sarawak pada waktu malam. Ramai orang yang tidak berani untuk menyebut namanya kerana takut diganggu dan didatangi oleh hantu berpakaian merah ini. Alamak, Mak dah tersebut nama dia banyak kali ni. Macam mana ni sayang? Tak apa kot kan. Lagipun dia jauh di Sarawak sana. Mak pula di Pahang. Tambahan pula, sekarang dah lewat malam. Feri mesti dah tutup kan? Okeylah sayang, korang mesti tak puas lagi dengar cerita malam ni kan? Sebab pendek sangat. Tak apalah, alang-alang Mak dah berbusana merah ni. Boleh tak kalau Mak tambah satu lagi kisah seram? Memang pantang di-offer kan? Anak-anak Mak ni kalau boleh nak Mak cerita sejam baru puas ya. Tak apalah, anak Mak punya pasal. Yang penting jangan lupa tekan subscribe tu. Okeylah, kita ke kisah berikutnya. Kisah kedua ni, Mak nak cerita tentang seorang rider makanan yang diganggu hantu di jirat Cina. Ada yang kerja rider dalam ni? Get ready sayang. Siapkan tempahan. Jaga-jaga. Let them come. Aidil merupakan seorang pelajar di Universiti Malaya dan jika dia ada masa spare, dia akan gunakan untuk mencari duit lebih dengan menjadi rider untuk syarikat penghantar makanan. Aidil datang dari keluarga yang miskin. Ayahnya seorang nelayan dan ibunya membuat kuih untuk dijual sebagai sarapan pagi. Kedua-dua mereka duduk jauh di Kedah, manakala Aidil bekerja di Kuala Lumpur. Dengan kerja sampingan ini, Aidil dapat mengurangkan beban keluarganya. Dipendekkan cerita, pada suatu hari, dia mendapat pesanan. Seperti biasa, dia mengambil makanan yang dipesan dan menggunakan GPS. Dia terus ke lokasi pelanggannya. Tidak dijangka oleh Aidil, pesanan kali ini agak pelik dari biasa. Minyak di motor Aidil sudah menyala, tapi dia mengabaikannya. Dia lalu di depan stesen minyak, tapi tidak berhenti. Dia bercadang untuk mengisi minyak selepas selesai menghantar pesanan. 5 minit lagi, Aidil akan sampai ke destinasinya. GPS mengarahkannya untuk masuk ke kiri melalui perkuburan Cina. Pada mulanya dia was-was, tapi dia percaya dengan GPS. Mungkin ini shortcut ke rumah pelanggan itu. Lagipun, jam baru menunjukkan pukul 7.45 petang. Awal lagi hantu nak bangun, katanya dalam hati. Tanpa berfikir panjang, Aidil pun masuk ke kiri. Lagi 2 minit nak sampai.
Aidil masih di dalam kawasan kubur. Dia meneruskan perjalanan sehingga tinggal seminit lagi untuk tiba ke destinasi. Dia menoleh kiri dan kanan, tapi langsung tidak kelihatan kawasan perumahan. Lebih menghairankan, GPS sudah menunjukkan you have arrived your destination. Aidil sekarang berada di tengah-tengah kubur Cina. Pelik, takkan hantu yang order, katanya dalam hati. Aidil ketawa sendiri memikirkan apa yang terjadi ini melucukan. Dia cuba menelefon pelanggannya, tapi keadaan menjadi pelik apabila line telefonnya tiada rangkaian. Aidil menarik nafas sambil mengenangkan nasibnya. Aidil memandang kubur di sebelahnya. Kubur itu mudah dikenali. Segalanya berwarna merah. Tulisannya sahaja dalam warna keemasan. Aidil mengambil keputusan untuk keluar dari kawasan jirat Cina itu. Tapi entah bagaimana, Aidil tiba semula ke lokasi yang sama, sebelah kubur merah itu. Aidil mencuba sekali lagi, tapi sekali lagi dia tiba di tempat yang sama, seolah-olah berputar-putar hanya di kawasan itu. Aidil mula panik. Jam sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Minyak motornya sudah kering. Phone pula tiada line. Yang paling dia risau adalah makanan itu, yang makin lama semakin sejuk. Entah mengapa tiba-tiba cuaca berubah dingin. Angin sejuk berhembus, membuatkan bulu romanya berdiri. Tiba-tiba pandangan matanya terlihat seorang perempuan berbaju merah sedang memerhati salah satu kubur tidak jauh dari situ. Otaknya sedang berfikir, manusia ke hantu. Aidil lalu menghidupkan motornya semula. Namun sebelum sempat beredar dari kawasan itu, tiba-tiba perempuan itu memandang ke arah Aidil. Tidak tahu mengapa, satu badan Aidil kaku, tidak mampu bergerak. Matanya terkaku melihat perempuan itu. Dengan perlahan perempuan itu menghampirinya. Walaupun tidak boleh bergerak, mujur Aidil masih boleh membaca ayat kursi sambil memejam matanya. Tiba-tiba perempuan itu hilang dari pandangan matanya. Aidil pun dengan perlahan membuka matanya kembali.兄弟，帮帮妹妹吧，订单姐姐在哪里？我姐姐饿了，兄弟快点过来吧。Dengan jelas, Aidil dapat melihat mukanya. Pucat, urat-uratnya jelas kelihatan. Matanya hitam, bibirnya merah, tapi di mulutnya seperti terkoyak sampai ke pipinya. Ketika itu, Aidil hanya mengharapkan supaya dia pengsan sahaja, supaya tidak menyaksikan perkara itu. Malangnya, tubuhnya tetap kaku, memandang wajah lembaga itu semakin menghampirinya. Aidil hanya mampu membaca ayat kursi berulang kali, sehinggalah tiba-tiba perempuan itu berhenti mengilai dan menghilang. Akhirnya Aidil dapat
dapat bergerak semula. Tanpa membuang masa, dia terus menghidupkan motor lalu memecut laju keluar dari kawasan itu. Kali ini, Aidil menjumpai jalan besar. Aidil lalu meninggalkan jirat Cina itu. Namun, tanpa dia sedari, di belakang seat motornya, perempuan berbaju merah itu sedang menumpangnya. Sampai hati, Aidil tak hantar pun makanan yang Mak order. Mak dahlah tengah lapar ni. Mak gigit juga Aidil ni. Sekarang terpaksalah Mak balik sorang-sorang jalan kaki. Okeylah sayang. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga Din Sangap sebab bagi Mak angpau hari tu. Semoga anak Mak semua murah rezeki selalu ya. Sayang korang. Sehingga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye, Assalamualaikum. 恭喜发财。今晚别忘了开窗，我要来，我爱你。